Okay, Assalamualaikum. So, untuk video kali ni kita nak tengok kepada bab 3, Sains tingkatan 5, Pemeliharaan dan Pemeliharaan Alam. Dan video ni fokusnya ialah untuk subtopik yang pertama, keseimbangan alam. Sebelum kita go through bab ni, kita kena tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan keseimbangan alam. Keseimbangan alam ni sebenarnya merujuk kepada interaksi, hubungan antara dua perkara. Pertama, hubungan antara organisma dengan organisma, benda hidup dengan benda hidup, manusia dengan haiwan, haiwan dengan tumbuhan dan sebaliknya lah. Yang kedua ialah interaksi, hubungan antara organisma dengan alam sekitar, antara benda hidup dengan benda bukan hidup, antara haiwan dengan nutrien, dengan suhu, dengan cahaya. Itu dikira sebagai interaksi organisma dan juga alam sekitar. Okey, so macam mana sebenarnya cara nak capai keseimbangan alam semula jadi ni? Dia bergantung kepada 4 benda yang mana kalau kita tengok, pertama bergantung kepada kita nitrogen yang kita dah pernah bincangkan dalam bab sebelum ni. Kalau rasa masih kurang faham, boleh tengok video sebelum ni. Yang kedua bergantung kepada kita karbon. Ketiga bergantung kepada kita air, dan yang keempat ialah bergantung kepada rantai makanan dan juga siratan makanan. So, kita akan tengok satu-satu macam mana proses-proses ni berlaku. Okey, proses yang pertama yang diperlukan untuk mengekalkan keseimbangan alam semula jadi ni ialah kita karbon yang melibatkan gas karbon dioksida. Macam kita tahu, dalam kita punya udara, komposisi gas karbon dioksida hanyalah 0.03%, yang mana kita tersebutlah yang akan mengekalkan 0.03% ni sentiasa berada dekat kita punya udara. So macam awak nampak ada arrow-arrow ni melibatkan proses yang berlaku dalam kita karbon. Bila kita cakap pasal kita, mesti ada benda yang akan menghasilkan, ada yang akan menggunakan. So kalau tengok kat sini, arrow yang berwarna biru ni ialah proses yang mana menghasilkan gas karbon dioksida, dan juga arrow yang berwarna hijau ni ialah proses yang memerlukan gas karbon dioksida. So untuk proses yang menghasilkan karbon dioksida, yang pertama kalau tengok, proses yang melibatkan pembakaran bahan api fosil. Apa dia bahan api fosil ni? Macam petroleum dan sebagainya lah, gas asli. So kalau tengok pembakaran bahan api fosil ni, dia boleh terhasil dengan penghasilan asap kilang, kenderaan ataupun pembakaran. Untuk kita menghasilkan pembakaran, kita memerlukan oksigen. Tapi hasil daripada pembakaran tersebut, kita akan menghasilkan gas karbon dioksida. Yang kedua ialah proses respirasi. Respirasi ni melibatkan proses pernafasan, tarik nafas, hembus nafas. Kalau kita tarik nafas, yang banyaknya akan kita ambil ialah oksigen. Tapi kalau kita hembus nafas, yang banyaknya akan dihasilkan ialah karbon dioksida. Sebab tu kalau tengok ni, kenapa anak panah merujuk kepada gas karbon dioksida? Dia ialah hasil daripada hembusan nafas, yang mana akan menghasilkan gas karbon dioksida. Yang ketiga, proses perebutan pun boleh menghasilkan gas karbon dioksida. Macam mana boleh adanya proses perebutan ataupun penguraian ni? Kita pernah bincangkan dalam kita nitrogen. Kalau haiwan, manusia ataupun tumbuhan ni mati, yang mana pengurai bakteria, cacing, dia akan menghasilkan sebatian-sebatian, dan salah satunya ialah gas karbon dioksida. Okey. Yang seterusnya kalau tengok, ni ialah proses yang mana memerlukan gas karbon dioksida. Antaranya ialah fotosintesis. Kita tak boleh ada terlalu banyak sangat yang menghasilkan karbon dioksida. Nanti kandungan karbon dioksida terlalu banyak boleh menyebabkan pencemaran pula. Boleh menyebabkan pemanasan global dan sebagainya. So kena ada benda yang mengimbangkan. So antara proses yang memerlukan CO2 ialah fotosintesis. Fotosintesis ialah proses penghasilan makanan. Tumbuhan-tumbuhan hijau ni dia akan mengambil karbon dioksida dan akan tukarkan kepada glukosa yang diperlukan. Fotosintesis juga lah proses yang akan menghasilkan oksigen. Kalau tadi pembakaran, perlukan oksigen, hasilkan CO2. Kalau fotosintesis, perlukan CO2, hasilkan oksigen. Dalam masa yang sama, ada lagi proses lain yang menggunakan karbon dioksida, iaitu
keterlarutan. Yang mana andai katalah kalau berlaku ni hujan, sebahagian daripada karbon dioksida ni dia akan bergabung dengan air hujan yang ada dan menghasilkan asid karbonik. Atau kadang-kadang kalau hujan turun tu pun dia adalah bercampur dengan gas karbon dioksida. Yang seterusnya, proses yang menggunakan karbon dioksida juga ialah proses pengenapan. Okey, apa dia pengenapan? Pengenapan ni bila mana haiwan ke ataupun tumbuhan ni mati, mana kalau tengok lama-lama dia akan berubah jadi bangkai dan juga hilang kan dalam tanah. Okay, sebenarnya dia tak hilang dalam tanah. Dia akan berlakunya proses pengenapan yang mana dia akan masuk ke dalam tanah. Kalau macam ni fokusnya kalau dia berlaku dekat dalam dasar laut. So setelah kalau kita tengok tak ada pun jumpa banyak sangat bangkai yang berada dekat tanah. Sebab apa? Sebab segala bangkai-bangkai yang telah mati tu dia telah dienapkan ke dalam tanah. Bila dah dienapkan dalam tanah ni jugalah sebenarnya kalau makan masa berjuta-juta tahun boleh menghasilkan petroleum. Ni pun adalah antara proses yang mana memerlukan gas karbon dioksida. Dan ni adalah secara ringkasnya lah anak panah warna biru. Proses yang menghasilkan karbon dioksida melibatkan pembakaran, respirasi dan juga perebutan. Yang memerlukan karbon dioksida, fotosintesis, pengenapan dan juga keterlarutan. So benda-benda ni adalah melibatkan kita karbon. Yang mana dia akan berputar-putar sahaja kitaran ni. Ada yang akan hasilkan, ada yang akan gunakan. Dan dia akan berlarutan. Apa tujuannya? Nak kekalkan keseimbangan alam sekitar ataupun alam semula jadi. Seterusnya, proses yang berlaku untuk memastikan keseimbangan alam semula jadi ni ialah kita air. Kalau awak masih ingat, kita karbon dan juga kita nitrogen yang sebelum ni semuanya melibatkan bahan-bahan tersebut akan digunakan dan juga akan dihasilkan. Sama juga untuk kita air, cuma konteks kita air ni kita fokuskan kepada air yang berada dekat atmosfera, dekat udara dan juga air yang berada dekat daratan. So, air yang ada dekat atmosfera ni dia akan turun pergi ke daratan dan air yang berada dekat daratan akan dikembalikan semula pergi kepada atmosfera. Dan benda ni akan berlaku secara berputar-putar membentuk satu kitaran. Tujuannya apa? Untuk memastikan kuantiti air yang berada dekat pasaran kita ni optimum untuk kegunaan organisma dan juga benda bukan hidup. Arrow yang warna merah ni dia merujuk kepada proses yang mana akan kembalikan air daripada daratan pergi kepada atmosfera. So prosesnya pertama ialah transpirasi. Apa dia transpirasi? Transpirasi ialah proses kehilangan air yang mana berlaku pada tumbuhan hijau, secara spesifik ni pada bahagian stoma dekat daun. So air daripada dalam tumbuhan ni akan hilang ke persekitaran dalam bentuk wap air. Benda yang kita tak boleh nak nampak. Sebab tahu tak akan nampak cecair-cecair ni keluar daripada tumbuhan pergi kepada udara. Tak ada. Sebab dalam bentuk wap air. Yang kedua ialah respirasi. Ini sama juga macam kita karbon. Okay, respirasi ni proses yang berlaku semasa kita tarik nafas dan juga hembus nafas. Mekanisme penghembusan dan juga tarik nafas yang mana sebenarnya kalau kita tarik nafas dan hembus nafas tu, kita juga sebenarnya tengah menghidup dan juga menghembuskan wap-wap air. So wap air tu dia akan pergi kepada persekitaran. Boleh berlaku pada haiwan, pada manusia dan juga pada tumbuhan. Okey. Proses yang ketiga ialah proses penyejatan. Yang mana penyejatan ni ialah proses yang boleh berlaku air daripada tasik, daripada laut, daripada sungai, even daripada kita berpeluh pun akan ada penyejatan yang akan menyebabkan air tersebut akan bertukar menjadi wap air dan tersejat kepada persekitaran. Okey, wap air yang berada dekat persekitaran tadi dia akan membentuk awan yang mana lama-lama wap air yang banyak ni dia akan terkondensasi. Okey, apa dia kondensasi? Kondensasi ialah proses yang mana wap air akan bertukar menjadi cecair. So kalau tengok normal awak tengok dekat luar tingkap awak akan nampak awan tu warna putih. Tapi kalau dia terlalu banyak air yang terkondensasi, lama-lama dia boleh bertukar menjadi awan yang gelap. Kenapa jadi awan yang gelap? Sebab dalam dia dah ada banyak air, wap air yang terkondensasi. Lama-lama kalau terlalu berat,
awan tersebut dia akan bertukar menjadi titisan air hujan dan turun kepada daratan kembali. So benda ni akan berputar lah. Air hujan turun, dia masuk kepada sungai dan lama nanti dia akan naik semula tersejat. Dan proses ni akan berulang-ulang kembali. Itu ialah untuk kitak air. Okay, yang terakhir yang terlibat dalam pengekalan keseimbangan alam menjadi ialah rantai makanan. Okay, apa dia rantai makanan? Rantai makanan ini merujuk kepada perpindahan tenaga daripada satu organisma kepada organisma yang lain. Dalam satu rantai makanan, ada beberapa komponen yang wajib ada. Pertamanya ialah pengeluar. Pengeluar ni dia terdiri daripada tumbuhan, especially tumbuhan hijau, yang mana dia akan dapatkan tenaga kebiasaannya daripada cahaya matahari. Pengeluar ni mesti tumbuhan yang boleh menjalankan proses fotosintesis, boleh hasilkan makanan sendiri. Komponen yang kedua kena ada ialah pengguna primer. Pengguna primer ni adalah organisma yang akan makan pengeluar. Pengguna primer terdiri kebiasaannya daripada herbivore. Komponen ketiga ialah pengguna sekunder. Pengguna sekunder yang makan pengguna primer dan kebiasaannya ialah carnivore. Dan yang terakhir dalam satu komponen rantai makanan ialah pengguna tertier. Pengguna tertier ni merujuk kepada organisma yang makan pengguna sekunder. So dalam satu rantai makanan ni ialah komponen yang wajib ada. Pengeluar, pengguna primers, pengguna sekunder dan juga pengguna tertier. So tenaga ni akan berpindah daripada pengeluar pergi kepada pengguna primer. Bila sekunder makan primer, tenaga akan beralih kepada sekunder. Bila tertier makan sekunder, tenaga yang dapat dekat sekunder ni akan pergi pula kepada pengguna tertier. Ini ialah satu rantai makanan. Tapi secara normal ni dalam satu kawasan, jarang-jarang lah ataupun mungkin tak ada kalau hanya ada satu rantai makanan sahaja. So dia mesti ada banyak rantai makanan. So bila banyak-banyak rantai makanan digabungkan, kita panggil dia sebagai siratan makanan. Macam ni contohnya kalau tengok. Kita ada pengeluar dimakan oleh tadi ulat. Dalam yang sama dia mungkin juga boleh dimakan oleh belalang. Lepas tu belalang pula mungkin dimakan oleh katak dimakan oleh ular. Ataupun belalang dimakan oleh burung dimakan oleh ular. So akan nampak ni dalam satu kawasan ada banyak rantai makanan. Ada 3 rantai makanan. 1, 2, juga 3. So ini yang kita panggil dia sebagai siratan makanan. Dan ada komponen tambahan. Kalau tengok yang warna oranye-oranye ni berlaku bila mana organisma-organisma ni mati. Pengeluar mati, primer mati, sekunder mati, tertier mati. So bila dia mati dekat tanah nanti dia akan diuraikan, menjalankan proses perebutan oleh pengurai. Kalau masih ingat, pengurai ni terdiri daripada bakteria dan juga cacing. So bila mana dia diuraikan, dah hancur, so sebenarnya dia akan menjadi nutrien kepada tanah. So bila jadi nutrien kepada tanah, dalam masa yang sama dia akan dipulangkan semula kepada pengeluar dalam bentuk tenaga. Inilah apa yang berlaku dekat rantai makanan dan juga siratan makanan. Okay, dalam rantai makanan juga ada satu komponen lain yang awak kena tahu yang kita panggil dia sebagai piramid makanan ataupun piramid nombor ataupun satu lagi lah piramid tenaga. Dalam piramid ni kalau tengok, dia terdiri daripada beberapa aras. Pada yang bawah sekali sampai atas. Bawah sekali kita ada pengeluar, pengguna primer, pengguna sekunder dan juga pengguna tertier. Okay, dalam satu piramid ni ada penerangan yang awak kena tahu. Okay, awak akan nampak dekat sini ada arrow yang warna biru dan juga arrow yang berwarna hijau. Okay, arrow ni merujuk kepada kalau piramid ni naik ke atas, apa yang berlaku. Okay, so kenapa yang warna biru ni dia naik ke atas? Makin kita mendaki setiap aras daripada pengeluar sampai tertier, saiz organisma akan jadi semakin meningkat. Contoh pengeluar kita tengok rumput kecil je, tapi rumput dimakan oleh belalang. Yang mana belalang besar sikit daripada rumput. Belalang pula dimakan oleh burung. Burung lagi besar saiz ni daripada belalang. Dan juga burung mungkin dimakan oleh ular. So ular tu pun saiznya lebih besar daripada burung. So akan nampak lah, naik je daripada piramid ni, dia punya saiz organisma akan jadi makin besar. Okey, untuk yang arrow warna hijau ni, makin naik kepada piramid, dia punya
bilangan akan jadi berkurang. So, akan tengok daripada pertama ialah bilangan organisma. Makin naik, bilangan organisma akan jadi makin sedikit. So, kat sini pengeluar makin banyak. Dia punya surface area ni besar. Makin naik ke atas, bilangan organisma dia akan jadi makin sikit dalam satu kawasan. Yang kedua ialah nilai tenaga. Nilai tenaga pun sama. Semakin kita naik kepada piramid, nilai tenaga akan jadi semakin berkurang. Okay, ini contohnya. Kalau kita tahu, cahaya matahari akan membekalkan tenaga paling banyak pada pengeluar 100% untuk proses fotosintesis. So, bila pengguna primer ni makan pengeluar, pengguna primer hanya dapat 10% sahaja dari tenaga yang ada pada pengeluar. So, kenapalah? Daripada 100%, 10% daripada 100% akan dapat 10%. So, bila pengguna sekunder pula makan pengguna primer, sekunder hanya dapat 10% je daripada tenaga primer. So, 10% daripada 10% ni tadi akan jadi 1%. Kalau tetia makan sekunder, tetia cuma dapat 10% je daripada 1% ni. So, 10% darab 1% akan dapat 0.1. Ini cara ni lah. 10% daripada 1%, 10% daripada 10%, 10% daripada 1%, 10% daripada 0.1%. Itu akan menyebabkan nilai tenaga ni semakin berkurang. Maksudnya ialah untuk subtopik yang pertama dalam bab 3.